أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ahibati fillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul fadilah, Tuan Imam, Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, alim ulama, barisan kepimpinan Masjid Ibnu Abbas, dikasihi lagi didoakan ibu-ibu, bapak-bapak, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada ayat yang ke-58. Mari sama-sama kita membacanya agar kita mendapat keberkatan daripada bacaan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna udkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Yang bermaksud, dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini. Kata Syekh Muhammad Basmeh, dalam ayat ini tidak diterangkan di mana letaknya bandar yang tersebut, kerana yang penting ialah pengajaran yang terkandung dalam kisah kaum Yahudi dan bala bencana yang telah menimpa mereka disebabkan kekufurannya. Kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ayat ini juga dimulai dengan perkataan iz. Iz ini membawa waktu ketika yang kita sebutkan pada kuliah yang telah lalu, yang menunjukkan bahawasanya ada hal yang luar biasa yang perlu kita
ambil perhatian, ataupun yang perlu Bani Israel ambil perhatian. Dan kita guna kaedah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran daripada ayat Quran ialah mengikut umum ayatnya, bukan khusus sebabnya. Maksudnya bukan hanya pada Bani Israel, tetapi pengajarannya juga untuk kita semua mengambil perhatian tentang firman yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan kepada kita. Jadi sebelum kita membahaskan ayat-ayat ini, mari sama-sama kita lihat bagaimana kemiripan ataupun keserupaan ayat ini hampir-hampir sama dengan ayat yang kita telah baca dahulu, ayat yang ke-35. Ayat 35 ayat surah Al-Baqarah. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Iaitu ayat tentang Nabi Adam alaihissalam yang merupakan khalifah Allah yang pertama dan isterinya Hawa. Dan kami berfirman, wahai Adam, berdiamlah kamu, tinggallah kamu dan isterimu di taman ini, dan makanlah daripadanya makanan-makanannya sebanyak-banyaknya di mana saja yang kamu berdua sukai, dan janganlah kamu berdua dekati pohon ini, kerana akan menyebabkan kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Jadi apa persamaannya? Yang pertamanya, ayat ini, ayat yang ke-58 dan ayat yang ke-35 ini masing-masing Allah Ta'ala mulai dengan kataan qulna. Kataan qulna, kami berfirman. Kemudian yang keduanya, permulaan perintahnya sama-sama maksud ataupun berkait dengan perkataan menempati, iaitu perkataan diamilah pada ayat yang ke-35 dan perkataan masukilah pada ayat yang kita baca ini. Masukilah pada ayat yang ke-58 ini. Dan yang ketiganya persamaannya ialah sama-sama mengandungi berkenan izin Allah Subhanahu wa taala untuk memakan sepuas-puasnya di mana saja. Ayat yang 35 baik, ayat yang ke-58 baik. Cuma perbezaannya, ayat yang 35 itu yang diserunya ialah Nabi Adam alaihissalam dan isterinya, dan ayat yang ke-58 ini yang diseru ialah Bani Israel. Itu je lah beza dia, perbezaannya. Dan perbezaan yang kedua yang boleh kita katakan juga ialah larangan pada ayat yang ke-35 ialah daripada mendekati pokok, kerana yang akan berakibat kepada kezaliman. Dan pada ayat yang ke-58 ini Allah Ta'ala tutup dengan perintah memasuki pintu kota dengan bersujud, kerana berakibat mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umumnya kedua-dua ayat ini kita boleh anggap ada keserupaan, iaitu sama-sama mengandungi gagasan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kehidupan ilahiyah, tentang kehidupan sebagai hamba di dunia ini, agar para pelakunya melakukan segala perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dengan sebab kerana tujuan penciptaan itulah, dengan kita mengetahui tujuan apakah kita diciptakan ini, iaitu untuk mengikut segala perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan itulah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Perkara inilah yang selalu dibimbangi oleh orang-orang yang dekat diri dengan Allah. Mereka bimbang takut-takut tak sempurna pengabdian mereka kepada Allah, sehingga menyebabkan kerisauan itu sampai tidak dapat tidur malam. Kalau kita baca kisah sahabat,
Kisah-kisah para sahabat, ada di antara mereka yang diumpamakan seperti bijirin yang digoreng di atas bekas yang panas, melenting-lenting. Maknanya sekejapnya bangun, kemudian tidur. Sekejapnya bangun, kemudian tidur. Abdullah bin Umar antaranya. Orang yang ke kanan dan ke kiri saat duduk di dalam ataupun di atas bekas tidur. Duduk atas tilam nak tidur. Sekejap pusing kanan, sekejap pusing kiri. Sekejap pusing kanan, sekejap pusing kiri. Kerisauannya terhadap kekurangan-kekurangannya dalam memenuhi segala perintah Tuhan. Perintah Allah Subhanahu wa taala menyebabkan dia ni risau, tak boleh nak tidur. Akhirnya bangun dan berwuduk beribadah kepada Allah. Di kalangan mereka ada yang sampai ke pucat kulit ni. Diceritakan rupa ahli ibadah pada waktu itu, kulit mereka kuning seolah-olah orang kekurangan darah. Kurang rehat, tak boleh nak tidur malam. Sebab mengenangkan diri mereka yang kurang, kekurangan-kekurangan mereka dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan kehidupan kita hari ini. Mereka mudarat diri mereka disebabkan oleh akhirat, disebabkan ingatan terhadap neraka sampai mudarat pada diri, sampai sakit. Nabi kita SAW bengkak kakinya kerana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan ingin memenuhi tuntutan Allah kepadanya sebagai seorang hamba. Begitu kok kita lihat para sahabat yang bengkak matanya. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu sampai bengkak matanya, menangis kerana takut pada Allah. Begitu juga kisah para tabi'in, dan juga begitu juga orang-orang yang menuruti jalan mereka. Kerisauan mereka terhadap akhirat, kerisauan mereka terhadap kekurangan-kekurangan dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala menyebabkan mereka sampai tak boleh tidur malam. Kalau kita risau sesuatu, kita tak boleh tidur. Kalau kita risau apa-apa lah, anak tak balik, risau tak boleh tidur kita. Anak hilang, tak payah anak, handphone hilang pun tak boleh tidur 2-3 hari. Banyak benda-benda yang kita simpan di dalam handphone tadi tu menyebabkan kita risau sampai tak boleh tidur. Tetapi mereka tak risau seperti kita. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu saat ketika dunianya hilang, kita lihat bagaimana respon Ibnu Mas'ud. Waktu dia sedang berjalan, tiba-tiba ada peragut datang merompak, maknanya curi dia, ragut duit yang ada pada Ibnu Mas'ud dalam uncang yang dia sedang pegang. Kawan tu lari. Ibnu Mas'ud ni orangnya kecil, dia tak kejar orang tu. Tapi bila anak murid dia mencemuh orang yang mencuri tadi, kata apa punya, tak reti punya penyamun, sampai tak kenal orang mana yang dia nak curi, sampai tak kenal sahabat Nabi. Lalu orang duduk hina-hina, maki-maki si pencuri itu. Kata Ibnu Mas'ud, yang hilang itu duit saya, yang kamu lebih ingat kenapa? Jadi dia kata kalau sekiranya lah orang yang mencuri itu dia memerlukan duit tadi, moga Allah berkati duit tadi. Kalau sekiranya dia tak perlukan, dia mencuri, moga Allah ampunkan dia. Tak risau benda-benda macam itu. Tetapi saat ingat akhirat, kerisauan terhadap akhirat mengalirkan air matanya, menyebabkan tak boleh tidur malam, menyebabkan hidup dalam keadaan resah kerana bimbang akhirat. Kita dunia memudaratkan kita, tuan-tuan. Ada yang sakit kencing manis, sakit darah tinggi, sakit jantung, semua pasal dunia. Ada yang jatuh waktu nak smash badminton, semua penyakit sebab dunia. Berbeza dengan mereka, yang memudaratkan mereka ialah akhirat. Kita berbeza, yang memudaratkan kita adalah dunia. Sebab itu kita kena faham elok-elok bahawasanya
firman Allah Subhanahu wa taala, setiap perintah Tuhan itu kita kena penuhi dan kita kena cuba sedaya upaya sekemampuan kita untuk mengikutnya. Sebab itu daya upaya ni seperti mana yang berlaku pada Syekh Al-Banna rahimahullah. Jadi dia ni dia orang ni jogging lah, biasalah nak exercise jogging dengan sahabat dia, kalau tak salah saya Syekh Sa'id Hawa kan. Syekh Hawa ni anak murid dah. Jadi jogging, berlari kan. Dia berlari sampai pingsan. Kemudian bila dia jaga, Syekh Sa'id Hawa kata, kenapa entah bila kamu ni kan, bila lari dah penat berhentilah, kenapa yang tergagah lari juga? Lalu Syekh Sa'id Hawa kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan. Dia baca ayat tu, Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan seseorang dengan sesuatu yang dia tidak mampu tanggung. Kenapa bila kita dah tak mampu tanggung kan, berhenti je lah, rehat. Lalu dia kata, saya tak mampu tanggung itu sehingga saya pengsan. Bila saya dah pengsan, itulah saya tak mampu tanggung. Dia faham macam itu. Maksudnya sampai dah tak boleh buat apa dah, itu baru tak mampu. Jadi kita ni jangan duk, maknanya kita rasa, sebab tu tak pernah rasa cukup dengan kebaikan yang dibuat. Sebab apa? Masih banyak lagi benda yang kita kekurangan, demi kekurangan yang kita tak mampu penuhi. Jadi sebab itulah duduk istighfar dengan kekurangan tadi itu menjadi sampai risau. Menjadi sampai risau dan menyebabkan sampai kerisauan-kerisauan itulah yang menyebabkan mereka kadang-kadang bermalam sampai tak tidur, duduk menangis teringat, sebab dia serius. Dia bukan macam kita boleh gelak ketawa kan, boleh seronok lagi dengan kekurangan-kekurangan yang kita buat, duduk gelak seronok tak berhenti. Seperti mana kalau kita lihat para sahabat dulu, orang-orang soleh dulu, disebutkan kisah mereka oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Ibn Rajab Hambali ni dia cerita kisah sahabat-sahabat, ibadah mereka, kisah tabi'in, ibadah mereka. Disebutkan di antara ciri-ciri mereka ialah mereka kurang ketawa. Kenapa kurang ketawa? Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu, seorang tabi'in yang terkenal, anak murid Ibn Abbas. Sa'id bin Jubair, dia ni dimusuhi oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf, kita semua tahu kisah dia. Dia ni orang zalim. Dan di saat dia dapat tangkap Sa'id bin Jubair, dia Hajjaj bin Yusuf ni dia tak suka dengan Sa'id bin Jubair ni. Sebab Sa'id bin Jubair ni seorang alim yang suka tegur dia. Dia tak suka orang tegur dia. Di antara teguran Sa'id bin Jubair kepada Hajjaj bin Yusuf, saat ketika Hajjaj bin Yusuf mengenakan jizyah kepada orang-orang yang masuk Islam di kalangan bukan Arab. Orang-orang Rom, orang-orang Parsi, orang-orang Yunan ke apa, orang-orang yang selain daripada Arab yang masuk Islam zaman Hajjaj ni kena bayar jizyah. Padahal jizyah dalam Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya perlu dibayar oleh orang bukan Islam. Orang Islam perlu bayar zakat, orang bukan Islam bayar jizyah. Dan jizyah itu nilainya tidaklah tinggi, menyebabkan orang-orang bukan Islam waktu itu, ada yang datang nak bernaung di bawah negara Islam, mereka sanggup bayar jizyah kerana cukai di negara bukan Islam lebih tinggi daripada jizyah yang dikenakan oleh kerajaan Islam. Tapi bila mereka masuk Islam, Hajjaj bin Yusuf ni kata kena bayar jizyah agak, sebab mereka ni masuk Islam tak nak bayar jizyah. Tu pula dah kan. Jadi Sa'id bin Jubair ni dia menentang perkara tersebut kerana ianya bersalahan dengan Al-Quran dan juga bersalahan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia kena tangkap. Tapi poinnya saya nak cerita, di antara dialog dia dengan Hajjaj tu panjang, tapi satu je benda dia sebut. Hajjaj ni dia kata, dia tanyalah benda-benda dia tak puas hati. Dia tanya, kenapa kamu ni, bukan saya saja tak, maknanya perasa benda tu, orang lain pun perasan juga, kenapa kamu ni tak pernah ketawa? Dia tanya macam tu, macam seolah-olahnya macam belagak lah, tak pernah gelak, tak pernah senyum. Lalu kata Sa'id bin Jubair, macam mana saya nak ketawa sedangkan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala siap
sedia membakar orang yang melakukan kezaliman dan kejahatan. Sedangkan belenggu-belenggu rantai-rantai di dalam neraka sudah siap sedia untuk membelenggu orang-orang yang melakukan kesilapan dan kesalahan di dunia. Maka perkara-perkara tersebut menyebabkan saya tidak mampu untuk ketawa. Bagaimana tuan-tuan? Seriusnya mereka, pandangan mereka terhadap akhirat sungguh-sungguh, maknanya kita panggil dalam, sehingga mereka itu seolah-olah perkara yang diberitakan di dalam Quran, perkara yang diberitakan di dalam hadis Nabi, seolah-olah benda itu berlaku di depan mata mereka. Jadi perkara inilah yang kita minta pada Allah, agar Allah Ta'ala sampaikan pada kita. Kita hanya kadang-kadang kita bangun malam bangun, kita bukan tak bangun, tapi kadang-kadang kita bangun kerana hajat dunia kita. Itu salah juga tu. Berbeza dengan mereka, mereka bangun kerana takut kepada apa kekurangan-kekurangan pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun kadang sebab anak nak exam. Kita bangun kadang-kadang sebab bisnes kita tergugat. Kita bangun kadang-kadang sebab ada masalah itu, ada masalah ini dengan dunia kita. Tetapi mereka perkara itu bukan sangat penting untuk mereka. Yang penting ialah bebas daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Semalam saya ada dihubungi oleh seorang hamba Allah. Dia telefon, dia tanya, ustaz, saya tak tahu dia nak cerita pasal diri dia ke atau pasal orang lain, tapi macam nak cerita pasal diri dia, tapi dia sebut orang lain. Dia kata ada seorang tu dia suka ibadat. Dia suka ibadat. Sembahyang Jumaat tak pernah tinggal. Sembahyang malam tak pernah tinggal. Solat qabliyah ba'diyah tak pernah tinggal. Sembahyang duha tak pernah tinggal. Baca Quran tak pernah tinggal. Semua benda dia buat dalam hari-hari dia. Tetapi saat dia kata, sampai satu masa dia rasa pengisian ataupun ibadah-ibadah yang dia buat tu kosong dan tidak menambahkan, kita panggil tak memberi pun ketenangan pada diri dia. Dia rasa kosong je dengan ibadat-ibadat tadi. Dia rasa macam tak ada terisi dengan ibadat-ibadat tadi. Jadi tanya, kenapa tu? Macam mana tu, dia kata. Lalu kita kata kat dia lah, saya pun tanya satu soalan kat dia. Ibadah buat untuk siapa? Tanya itu. Dia kata, untuk Allah, Ustaz. Kalau untuk Allah tak akan jadi macam itu. Kalau untuk Allah tak akan jadi macam itu. Kita baca kisah ahli ibadat yang 40 tahun bangun malam tak pernah tinggal. Imam Abu Hanifah 40 tahun sembahyang subuh dengan wuduk isyak. Imam Syafi'i sepanjang hidupnya membaca, orang kata apa, Al-Quran sekali khatam dan 2 kali khatam di bulan Ramadan. Semua orang ahli ibadah tak pernah putus. Imam Ahmad bin Hanbal sembahyang malam 300 rakaat, dan di saat keuzurannya selepas dia kena penjara tu sembahyang 150 rakaat sampai mati, tak pernah jemu. Mu'adzah Al-Adawiyah sembahyang 600 rakaat setiap hari, tak pernah jemu, bahkan sentiasa merasa kekurangan. Jadi bila kita rasa kita kosong, bila kita rasa kita apa yang kita buat itu tak ada pengisian jiwa, kita kena ingat untuk siapa kita ibadat sebenarnya. Kadang-kadang kita tak kena cara ibadat. Yang saya sebut 2 hari lepas tentang dia ada beberapa perkara, elemen yang perlu ada dalam diri kita untuk mendapatkan kesempurnaan dalam ibadat, iaitu raja, iaitu khauf, iaitu hub, cinta. Dan raja harap, khauf ancaman, takut, dan cinta. 3 perkara yang tak boleh berpisah. Dalam 3 elemen yang paling tinggi ialah elemen cinta. Dan antara khauf dan raja, kita kata takut itu lebih tinggi. Sebab itulah ingatan terhadap neraka mendahului ingatan syurga para sahabat, sebab ianya adalah ancaman. Namun kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menguasai dan melebihi daripada takut, menyebabkan akhirnya mereka sudah lagi tidak melakukan ibadah kerana takutkan neraka ataupun kerana inginkan syurga, tapi mereka bukan tak nak syurga,
Bukan tak takut neraka, tapi ada satu benda yang lebih tinggi, iaitu sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itulah 3 perkara elemen yang kalau kita kena ada seiring, kalau kita nak ibadah kita itu ada pengisian dalam jiwa kita. Baik. Dan kisah tentang ayat yang 35 tadi, ayat yang 35 itu perintahnya bersifat global, sebab dia pada Nabi Adam AS, dia bersifat secara umum untuk semua manusia. Adapun ayat yang ke-58 itu dia bersifat komuniti. Ia adalah untuk kita kata komuniti Bani Israel, Bani Israel. Jadi yang atau perkara yang kita boleh ambil daripada keumuman ataupun pengkhususan ayat itu, bahawasanya ialah untuk kita menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka mestilah kita mulai daripada sebuah komuniti, daripada sebuah masyarakat yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita boleh buat serentak seluruh dunia. Dia kena mula dengan sikit. Bagaimana kita lihat Nabi Musa alaihissalam, Allah Taala suruh mula di qaryah ini. Al-qaryah maknanya di dalam negeri itu, dalam sebuah negeri dulu. Dalam membentuk orang-orang ataupun yang meninggikan, menjulang syariat Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah negeri. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan untuk memulakan di Ad-Dar, iaitu di Madinah Al-Munawwarah. Maka daripada situlah maka akan memancar cahaya syariat Allah Subhanahu wa taala di seluruh pelosok dunia, bak cahaya mentari yang menerangi seluruh dunia. Jadi tengok bagaimana kalau kita nak, jangan terus-terus kita nak secara drastik. Mulakan dengan diri kita, kemudian dengan keluarga kita, kemudian dengan kita panggil orang-orang yang terdekat dengan kita, macam dalam satu masyarakat. Kemudian sikit demi sikit, kalau kita buat betul-betul dakwah itu, maka kita akan lihat satu hari dengan kalau semua orang ni, semua kita ni menjalankan usaha menyampaikan kepentingan kita dalam hidup dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan akan tengoklah satu hari bagaimana syariat Allah itu akan dijulang, bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala itu akan dilaksanakan. Tapi memerlukan kerja setiap orang daripada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kullukum fi thaghratin min thugharil Islam fala ya'tiyanna min qibalik. Setiap kamu adalah pos-pos penting dalam Islam. Jangan kamu tinggal pos kamu. Kerana apa? Kerana kalau kamu tinggal, maka ia ada ruang musuh untuk datang. Hari ini kita, ruang-ruang yang kita tinggalkan itulah menyebabkan musuh boleh datang memecah belahkan kita, menghancurkan kesatuan kita, menyebabkan orang ini begini, orang ini begini, orang itu begitu. Tak ada kita panggil kesatuan dalam nak menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita jadi berpecah dan lemah, menyebabkan musuh walaupun sikit tapi mereka boleh menindas kita. Tengok Yahudi bukannya ramai, tapi mereka bersatu, kita pula berpecah. Akhirnya kesatuan mereka yang bukan didasari dengan keimanan, kesatuan mereka didasari dengan kedengkian mereka pada Islam, keinginan mereka, kecintaan mereka kepada dunia. Sebenarnya kalau kita bersatu kerana Allah Subhanahu wa taala, tiada lagi perkara yang boleh menghancurkan kita. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membina komuniti yang bersatu di atas dasar keimanan kepada Allah, menyebabkan mereka jadi kesatuan yang kuat. Walaupun dihujani dengan kesatuan-kesatuan, kita kata orang-orang yang musyrikin, orang Yahudi, orang munafik, yang kita kata bersatu untuk menghancurkan Islam, tapi kesatuan yang didasari dengan dasar keimanan tidak akan dapat dihancurkan. Itu karena ia bersama dengan ma'iyatullah, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, apa yang kita boleh ambil daripada ayat ini ialah perjalanan Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Setelah melepaskan diri daripada kehambaan kepada Firaun, dan dikejar oleh Firaun, membawa sampai ke sebuah negeri yang ada yang kata negeri itu Jerusalem maknanya seperti yang disebut di dalam kitab Perjanjian Lama, disebut kitab bandar itu ialah Bandar Kanaan, Bandar Kanaan. Jadi Kanaan itu ialah Jerusalem lah, Jerusalem tu nama apa,
Baitul Maqdis sekarang ni. Baik. Jadi maka kalau kita lihat dalam ayat itu juga, ia ni seolah-olah Baitul Maqdis ini ialah negeri Allah Subhanahu wa taala. Maknanya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mulia, yang suci di sisi Allah taala. Kita tak boleh nak sucikan sesuatu melainkan sesuatu itu disucikan oleh Allah. Semua bumi ini sama, tetapi ada yang mulia sebab apa? Ia dimuliakan oleh Allah. Tanah haram ia mulia sebab dimuliakan oleh Allah. Baitul Maqdis begitu juga, ia mulia kerana dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita lihat bagaimana ayat itu suruh masuk melalui pintunya. Bukankah kalau kita nak masuk ke dalam sebuah negeri, ikut kita lah nak masuk pintu mana? Maknanya kita nak masuk ikut kanan, ikut kiri, ikut utara, ikut selatan, ikut barat, ikut apa, ikut kita lah. Tetapi di sini Allah Ta'ala perintah suruh masuk ikut pintunya, ikut pintu gerbangnya. Di sini kata para ulama tafsir, kalau kita nak melakukan ketaatan, nak jadi orang yang baik, kita perlu ikut jalan dia, ikut pintu dia. Jangan kita nak jadi orang yang mana nak jadi ahli syurga, dia ada pintu dia. Nak jauh daripada neraka, dia ada pintu dia, nak keluar daripada jalan tersebut. Maka ikutlah pintu yang benar. Pintu yang benar tu apa dia? Pintu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang dia cuba sendiri-sendiri untuk cipta pintu baru, maka dia tak akan sampai. Dia tidak akan sampai kepada jalan yang sebenar. Jadi di antara perkara pengajaran yang kita boleh ambil lah. Kemudian masa pun dah habis. Wasanazidul muhsinin. Itu ayat yang terakhir. Panjang itu tuan, ada beberapa perbahasan 3-4, tapi tak apalah. Sedikit sebanyak yang saya sebut tu kan, mudah-mudahan ianya kita kata apa? Boleh memberikan sedikit penjelasan lah kan. Di antaranya ayat yang disebut waqulu hittatun kan. Waqulu hittah ni kan, ialah kita panggil di kalangan ulama tafsir kan, ia berbezalah pandangan waqulu hittatun ni, tapi yang paling penting ialah katalah dengan perkataan yang akan menyebabkan kamu bebas daripada kesalahan dan dosa. Iaitu ada yang menyebut perkataan istighfar, ada yang menyebut Ibnu Abbas mengatakan perkataan la ilaha illallah. Itulah yang disebut kata waqulu hittah kan. Waqulu hittah ni perbezaannya hanyalah dari sudut perkataan apa kan. Perkataan apa? Adakah ia istighfar? Ada di kalangan para ulama tafsir yang mengatakan ia adalah perkataan astaghfirullahalazim. Ada di kalangan ulama tafsir yang menyebutkan ia adalah perkataan la ilaha illallah. Itulah yang dikatakan waqulu hittah, dan sebutlah al-hittah itu ialah perkataan yang akan menyebabkan kamu diampunkan dosa. Ada yang mengatakan istighfar, ada yang mengatakan la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kamu, dan wasanazidul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut supaya kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik kan. Jadi orang yang berbuat baik ni ialah tingkatan yang paling tinggi sebenarnya tuan-tuan. Dia kalau kata dalam bab kemaafan, dia adalah yang paling atas sekali. Contoh Allah Taala sebut dalam Quran, sifat ahli syurga allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sifat di syurga antaranya ialah yunfiquna fis sarra'i wad dharra, menginfakkan hartanya di waktu senang dan susah. Wal kadhimin al ghaiz, dan orang yang menahan dirinya daripada kemarahan. Wal afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Al afini, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Al-'afwu yang kita minta pada Allah ialah bukan sekadar keampunan, tapi Allah padamkan kesilapan kita. Yang al-'afwu di kalangan manusia ialah orang yang bukan sekadar memaafkan, tetapi dia melupakan kesalahan orang lain. Dan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada orang yang baik. Yang baik di sini ialah bukan sekadar dia memaafkan. Maksudnya nak faham ni, muhsinin ni antaranya ialah bukan sekadar dia memaafkan dan melupakan, tetapi dia juga membalas dengan kebaikan. Orang buat salah kita, buat jahat kita, maafkan dia, kemudian kita buat baik pula kepada dia, kemudian balas pula dengan kebaikan. Ni jarang ada pada manusia. Tapi itulah sifat orang yang Allah Ta'ala sangat suka. Orang yang Allah Ta'ala, dibuat kajian tuan-tuan, dibuat kajian 50, dia ambil 100 orang, dibuat kajian 100 orang ni, kemudian marah,
Berapa orang yang boleh maafkan? Daripada 150 orang yang boleh memaafkan. Kemudian berapa orang yang boleh melupakan? Daripada 50, 25 orang yang boleh melupakan. Kemudian berapa orang daripada 25 orang ni yang boleh pula melupakan dan melakukan kebaikan pula? Seorang pun tak ada. Seorang pun tak ada. Payah nak cari. Payah nak cari. Sebab itulah, tu daripada 100 orang, mungkin daripada 1 juta orang ada kot. Tak tahulah. Daripada 100,000 orang ada kot. Jadi kita nak, mungkin kita nak jadi golongan yang sikit itu. Golongan yang boleh melupakan, boleh melakukan pula kebaikan terhadap orang yang buat salah dan silap pada kita. Ni. Okey, itulah di antara orang muhsinin, wa sanazidul muhsinin. Jadi cukuplah sekadar itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al tajammu'ana hadza tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang mendapat rahmat dan keampunan daripada-Mu ya Allah, dan jadikanlah perpisahan kami pada hari ini perpisahan yang mendapat rahmat dan keampunan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Lindungilah kami daripada azab-Mu ya Allah. Lindungilah kami daripada neraka-Mu ya Allah. Lindungilah daripada jauh lindungilah kami daripada menjadi orang yang jauh daripada rahmat-Mu ya Allah, ya Allah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.